Seterusnya hadirin hadirat yang dimuliakan, sampai kita ke slot tazkirah pada hari ini yang dinamakan sebagai slot taklim jiwa. Oleh itu, sekali lagi majlis mempersilakan tetamu undangan kita pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Fauzi Jaafar. So sebelum itu, saya rasa ada yang ingin mengenali lebih dekat ceramah kita pada hari ini. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit serba ringkas biodata beliau. Beliau merupakan jururawat terlatih di Jabatan Paliatif dan Rawatan Sokongan Institut Kanser Negara Putrajaya, dan beliau juga merupakan seorang guru sirah di Rakan Hidayah Nilai. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yassir. Rabbi tamim bil khair. Ramadan karim, Allahu akbar. Yang dimuliakan Pengarah Pusat Tamhidi, yang dikasihi Timbalan Pengarah Pusat Tamhidi, dan semua para pendidik Pusat Tamhidi Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Alhamdulillah, yang pertamanya sekali, saya bukanlah seorang ustaz. Saya merupakan jururawat lelaki di Institut Kanser Negara Putrajaya, dan saya berkecimpung dengan Rakan Hidayah Nilai untuk menyentuni rakan-rakan mu'allaf kita dan menjadi pengajar sirah buat pelajar-pelajar mu'allaf kita yang baru. Dan saya juga bersama dengan Pusat Tamhidi ini, terutamanya unit bahasa Arab, tidak asing lagi, kerana isteri saya pengajar di Pusat Tamhidi unit bahasa Arab, dan saya juga bersama-sama juga dengan Pusat Tamhidi unit bahasa Arab pernah bersama-sama berhari keluarga di Port Dickson. Saya juga pernah naik dengan timbalan pengarah kita, naik banana boat di Port Dickson, dan beliau lah yang paling ceria sekali masa naik banana boat tu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini insya-Allah kita sudah masuk dalam fasa 23 Ramadan. Bila sebut 23 Ramadan, bermakna kita berada di gear yang terakhir dalam bulan Ramadan. Maksudnya, masyhur orang kata 10 malam terakhir Ramadan, di mana fasa 10 malam terakhir Ramadan dan bulan Ramadan pada tahun ini 1443 Hijrah. Pada tahun Ramadan akan datang, ada di antara kita mungkin tidak merasai lagi bulan Ramadan pada tahun akan datang, dan ada juga yang mungkin dapat bersama lagi dalam bulan Ramadan pada tahun akan datang. Apabila Allah memerintahkan puasa, ibadah puasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hijrah, tahun 2 Hijrah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 55 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun, bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi ruang dan peluang
oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berduduk di dalam bulan Ramadan sebanyak 9 kali. Bermakna saya yakin dan pasti di antara kita yang di sini lebih daripada 9 kali duduk dalam bulan Ramadan. Ada yang 10 kali Ramadan, ada 20 kali Ramadan, 30, 40 tahun kali Ramadan. Maksudnya dia lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cerita kelebihan Ramadan, saya yakin dan pasti di hadapan saya semua para pendidik lebih arif dan mahir dalam mengetahui apa itu kelebihan dalam bulan Ramadan. Apabila masuknya bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat untuk membuka pintu syurga keseluruhannya dan menutup pintu neraka. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak melimpahkan rahmat dia buat makhluknya di dunia ini. Jadi bila Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada makhluknya di dunia ini, orang yang tak sembahyang dalam bulan Ramadan, dia boleh sembahyang. Orang yang tak pergi masjid dalam bulan Ramadan, dia boleh pergi masjid. Dia boleh pergi masjid. Jadi masjid tu jadi ramai. Bila subuh jadi ramai. Sebab apa? Dia bangun sahur. Lepas bangun sahur dalam 10 minit dah nak azan, tak tahu nak buat apa-apa, dia pergi masjid. Jadi dia solat. Walaupun orang itu memakai payung pada hujannya rahmat Allah ini, bila rahmat Allah ini luasnya pada bulan Ramadan, sedikit sebanyak terbias hujan itu terkena pada dia. Rahmat Allah itu terkena pada dia. Dan antara kelebihan Ramadan pada 10 malam terakhir ini, apabila satu hari Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini masyhur dan semua orang tahu apa itu malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Semua daripada kita dah dengar dah benda ni. Tiap-tiap tahun dah dengar. Masuk bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, daripada bulan Rejab sudah diceritakan kebaikan-kebaikan, fadilat-fadilat dalam bulan Ramadan. Masuk Sya'ban lagi, dekat TV, media sosial, Facebook, orang share, kita pun share berkaitan dengan fadilat Ramadan. Tapi adakah bila kita dengar tu kita rasa kita nak capai Lailatul Qadar itu? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu? Yang pertamanya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat radhiyallahu anhu bahawasanya pada zaman dahulu ada Bani Israel, dia keluar berjihad fi sabilillah di jalan Allah selama 1000 tahun. Keluar berjihad fi sabilillah 1000 tahun bermakna dia keluar bawa senjata, bawa perisai, bersedia untuk nak menjadikan isterinya balu dan anak-anaknya sebagai yatim piatu, meninggalkan harta untuk pergi keluar berperang. Kita dengar macam tak ada apa-apa, keluar berjihad fisabilillah, berperang. Tapi pengorbanan orang yang keluar berjihad fisabilillah ini, macam saya katakan tadi, meninggalkan keseluruhan keseronokan dunia, anak-anak dan isteri, dan berjihad, berlawan, mengangkat senjata. Maksudnya kalau mati, matilah dia. Bila para sahabat mendengar berita ini, yang masuk dalam peperangan Badar, perang Uhud, dengar berita berjihad 1000 tahun, para sahabat kata apa dekat Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, kalau macam tu kita ni tak ada apa-apalah. 1000 tahun nak dibandingkan. Lagipun umur kita, umur umat Nabi Muhammad SAW, takat umur Nabi Muhammad saja 63 tahun. Memang tak boleh nak lawan lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surah. Satu surah ni saya yakin semua tahu dan semuanya hafal surah ini. Dan saya nak ajak kita sama-sama mentadabbur apakah maksud daripada surah ini. Apa yang Allah kata apabila sahabat cakap tak ada apalah kita, Bani Israel 1000 tahun, kita 63 tahun, memang kita tak boleh nak lawan. Jawab Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah kata satu malam, iaitu kami turunkan Al-Quran, iaitu malam Lailatul Qadar.
Lepas tu Allah tanya lagi, wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah tanya kepada kita, kamu wahai umat Nabi Muhammad tahu tak apa itu malam Lailatul Qadar? Allah tanya kita, apakah itu malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah sambung, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ketahuilah bahawa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dalam 83 tahun lebih. Kita nak menghayati 1000 bulan itu, kalau sekarang pun kerajaan Malaysia bagi bonus 500. Semua pun dah gembira, baru 500. Kalau kerajaan Selangor 2 bulan gaji ataupun 2 bulan setengah gaji, dah cukup gembira dah. Sampai kita bandingkan, oh Selangor lagi banyak lagi, kerajaan persekutuan bagi dalam 500. Kita nak tadabbur ayat ini, bila Allah kata 83 tahun malam Lailatul Qadar yang Allah bagi dalam tempoh setahun, satu je malam tu sahaja Lailatul Qadar Allah bagi 83 tahun gaji. Bermaksud kalaulah kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, kita baca surah Al-Mulk, bermaksud Allah bagi ganjaran 83 tahun. 83 tahun punya gaji untuk kita. 83 tahun punya gaji. Bayangkan kalaulah dekat Yusim ni ditawarkan satu hari bekerja, contohnya 12 jam, ditawarkan gaji 83 tahun bonus, saya yakin dan pasti ramai daripada semua staf-staf kami ni akan duduk dan berbuka puasa di pusat kami ni, ataupun berbuka puasa dekat Yusim ini satu hari, tak buka puasa dekat rumah bersama dengan anak-anak. Sebab apa? 83 tahun punya gaji. Tapi bila kita dengar surah ni, surah Al-Qadr ni, kita dengar dan 83 tahun, 1000 bulan. Kita hanya dengar begitu saja. Kita kena kejar malam Lailatul Qadar ni, sebab belum tentu lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada kita Lailatul Qadar pada akan datang. Macam saya cerita tadi, Nabi Muhammad SAW 9 kali kita, di antara kita ada yang 20, 30, 40 Lailatul Qadar. Adakah kita dapat malam Lailatul Qadar, sedangkan Nabi SAW dah spesifikkan waktu Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir sahaja. Jadi janganlah kita sibuk-sibuk 10 malam terakhir ni kita shopping. Macam sekarang pun jalan jam, saya dengar dekat Ion jalan jam, orang berpusu-pusu shopping baju raya, bila malam dah penat. Tapi kalau tak penat, tak apalah, tak ada masalah. Antara kelebihan bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Jadi 10 malam berpaki lagi, 8 hingga ke 7 hari lagi dalam bulan Ramadan ini, sama-sama kita bangun untuk mencapai Lailatul Qadar. Tak kisah orang kata nak kena sembahyang taubat, tak kisah buat apa-apa saja ibadah, baca Quran, zikir dan sebagainya, buatlah apa-apa pun, semuanya Allah terima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat, jangan Kau sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, bacaan Quran kami, zikir kami, sedekah kami. Terimalah segala ibadah kami sebagai pahala di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah,
Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kau jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berikanlah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, ya Allah. Jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami, kedua ibu bapa kami, rakan-rakan kami, syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alaika yassir. Rabbi tamim bil khair, la ilaha illa anta, subhanaka inna kuntum minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.